Alright, 3 benda kenapa orang pilih hibah insurance daripada wasiat. Assalamualaikum guys, Syah VE sini. Selamat kembali kepada Syah punya channel. Kepada siapa yang first time tengok Syah punya channel, hi. Okay, salah satu antara 3 sebab tu, salah satu ialah masa. Bila orang ambil hibah insurance kan, bila seseorang tu meninggal, insurance nyawa kan, family dia atau siapa yang akan bagi tu next of kin kan, insurance nyawa akan selesaikan masuk kepada akaun next of kin tu dalam masa 2 ke 4 minggu, 2 atau 4 minggu straight masuk dalam akaun tanpa problem. Itu kalau straightforward lah, tak ada masalah kan. Okay. Tapi katalah orang tu tak ada, dia tak ambil hibah, dia ada wasiat atau will nomination. So will ni kan, kalau dia ada will average untuk masuk balik ke akaun si next of kin, siapa yang dia wasiat tu, akan ambil dalam masa setahun atau 2 tahun. So benda tu subjektif terbelang kepada berapa banyak dia punya aset. Okey, itu kalau ada. Kalau tak ada, okey, kalau tak ada dia average dalam 3 ke 5 tahun atau mungkin lebih. Because bila dah tak ada wasiat, kalau dia tak sempat letak wasiat, dia akan jatuh kepada faraid. Bila masuk faraid, cerita dia panjang sangat. So kalau you nak tahu, you boleh google sendiri proses faraid. Okay. Nombor 2 ialah bila you ada hibah kan, hibah kelebihan dia, you boleh bagi kepada sesiapa, tak semestinya you punya bloodline. Bukan tak semestinya family saja, because kita ada orang yang ada anak tiri, ada anak angkat kan. So atau mungkin ada orang yang special, atau ada ustaz ke yang kita nak sedekah ke, pasal tu kita ada hibah. Hibah ni boleh pergi kepada orang-orang yang tertentu yang kita nak tanpa lalui faraid. Because kalau tak ada hibah, dia akan jatuh kepada faraid atau wasiat. And wasiat ni kena family members sahaja, yang ada bloodline, yang ada kena-mengena dengan darah kita. Kalau tak ada, diorang tidak akan dapat. Anak tiri pun very subjektif juga, so you kena check balik. Okay. Dan nombor 3, okay, nombor 3 ialah hibah ni, hibah insurance kan, you boleh sendiri agihkan berapa you nak bagi, percentage wise. Macam Syah ada anak perempuan dan Syah ada anak 2 orang anak lelaki dan isteri kan. So Syah boleh bagi sama rata kan, terpulang lah. Tetapi katalah tak ada hibah, you tak buat percentage, dia akan pergi ke wasiat. Okay, wasiat ni tak ada problem. Tapi katalah wasiat tu tak menjadi, dia akan jatuh kepada faraid. Dan faraid, you tahu dia ada pecahan-pecahan dia. Okay, mungkin dalam kalau isteri, dia akan jatuh 1/8. Kalau anak perempuan, katalah you tak ada anak lelaki, dia akan bagi half sahaja, 50%, dan selebih tu mungkin kepada uncle atau adik-beradik, kepada yang si mati tu lah, belah lelaki. Okey, jangan salah sangka Syah tak ada masalah dengan faraid punya sistem. Pasal yalah, faraid itu adalah undang-undang Islam. Dan bila undang-undang Islam, dia antara yang paling justice. Dia ada value dia. Okey. Cuma Syah ada masalah dengan orang-orang yang akan mengandalkan urusan faraid itu. Because bila berjatuh faraid kan, dia akan lebih kepada lelaki. Okay. Tak ada masalah juga. Cuma sekarang ni banyak orang tak faham konsep faraid. Diorang ingat jatuh kepada lelaki, contohlah pada adik-beradik ke, atau bapa dia ke, atau pakcik dia ke yang lelaki kan. Diorang ni masalah, diorang fikir itu diorang punya duit. Tapi tidak. Duit itu dibagikan kepada lelaki, supaya lelaki ni bertanggungjawab untuk menjaga si pemati punya, si arwah punya family. Kalau ada anak perempuan, jaga anak perempuan tu. Kalau ada isteri, jaga isteri tu dari segi financial. Tapi sekarang ni
macam-macam case diorang fikir tu diorang punya duit sendiri, which is knowledge ni elek, kosong sikit kan. So yeah, so macam Syah ada anak perempuan, Syah nak anak lelaki, Syah nak betul-betul semua sama rata supaya tak ada masalah. Pasal tu Syah buat hibah, dan Syah mengharap all of you pun buat hibah secepat mungkin sebelum terlambat kan. Kita pun tak tahu kan. Sekarang kita tengok pun dunia ni pun banyak macam-macam dah terjadi depan mata kita. So ambil keputusan ni kan, terus call you punya agent, tanya you ada tak buat hibah ke tak. Kalau tak buat kan. Kalau you ada harta-harta lain, contoh selain daripada insurans, you boleh buat hibah kena agensi yang khas memang untuk kalau buat property ke kereta ke apa ke, you boleh pergi, tak salah Syah ada agensi nama Asalihin atau Wasiah Shop, itu yang Syah faham lah kan. And kalau you betul-betul nak tahu pembahagian faraid, okay, Syah nampak tak ni? Okay, this is faraid punya pembahagian. Nanti Syah akan tulis dekat sini dekat sini dia punya website dia, so you boleh tengok pembahagian harta faraid macam mana. So you isi lah, so you tengok berapa you akan dapat atau anak-anak yang you akan dapat bila you dah meninggal nanti. Okay, so anyway, thank you guys for watching. Hopefully video ni dapat memberi manfaat. So if you like it, please follow, like dan share. Assalamualaikum, bye, peace.